Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduka ya dzal jalali wal ikram ala ma akmalta lana min dinil Islam wa nusalli wa nusallim ala hadzal nabiyil karim alladhi arsalahu rahmatan lil alamin wa ala alihi wa sahbihi wa atba'ihi ajma'in. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amma ba'du. Ikhwatul iman, ikhwatu fid din, a'azzakumullah wa uhibbukum fillah. Alhamdulillah, summa alhamdulillah ikhwan, kita sambung majlis ta'lim kita. Kita sampai muka surat 73. Tapi daripada muka surat 72 lah, iaitu pengertian syahadah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tadi soalan tadi kan? Apa soalan tadi? Ahmad bila mim. Muhammad tanpa mim. Ini kita tengok. Jadi soalan, apa makna Ahmad tanpa mim? Ahmad bila mim. Maknanya ejaan Ahmad tu alif ha mim dal. Maka tanpa mim. Tanpa mim jadi apa? Ahad kan? Ahad tu apa? Qul huwallahu ahad. Kalau Ahmad tanpa mim jadi apa? Jadi Tuhan lah. Maka mim itulah membezakan Muhammad dengan Tuhan. Inilah kalimah yang paling syirik, sebutan yang paling syirik. Ahmad bila mim, Ahmad tanpa mim. Artinya Nabi Muhammad itu dia wujud dengan mim, alif ha mim dal. Kerana mim lah yang menguatkan perkataan Ahmad. Huruf ta lah yang menguatkan ejaan tuah. Ta waw alif ha tuah. Kata kalau ta tukar dengan ba, tuan kenal hamba. Tak kenal. Jadi beza Ahmad dengan Ahad adalah mim. Jadi ini adalah satu pemikiran yang syirik. Sebenarnya Ahmad disebut di dalam Injil, disebut di dalam kitab sebelum. Ahmad tetap nama, Muhammad tetap nama, Mahmud tetap nama. Maka Ahmad adalah Rasulullah. Dia adalah Rasulullah. Lepas itu dia berkata daripada Ahad jadi Ahmad. Maka Muhammad sebelum dia jadi Ahmad, wujudnya adalah Ahad. Maka Muhammad dengan Tuhan itu dia nasut, dia lahut, dia bercampur. Cuma bila Muhammad lahir dalam bentuk manusia, ditambah mim jadi Ahmad. Maka Ahmad itu Muhammad secara syariat, Ahad itu Muhammad secara hakikat. Maka kesemuanya berbalik kepada satu kewujudan. Satu kewujudan. Lepas itu juga kaitkan dengan ayat Quran, ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Manusia, takutlah pada Tuhan kamu kerana kamu dicipta daripada nafas yang satu. Daripada nafas yang satu. Ini semua ayat-ayat Quran, ayat Allah Ta'ala yang azim, yang diputak-belitkan, ditafsirkan tanpa riwayah dan dirayah. Tanpa riwayat, tanpa Quran menafsirkan Quran, tanpa riwayat yang sahih menafsirkan Quran, dan tanpa dirayah, tanpa menggunakan kaedah bahasa Arab yang muktabar. Maka akhirnya ahlul hawa wal bid'ah, pengaruh hawa nafsu. Pengaruh hawa nafsu ni, kita orang Melayu kalau kata hawa nafsu ni, maksud dia tak senonoh lah. Bukan makan kopi tongkat Ali, bukan makan tongkat Ali, makan tongkat tinggi Ali. Itu hawa nafsu. Hawa nafsu ni iradatun nafsi, menurut kehendak diri untuk memberi wajah dan warna baru kepada agama. Dalam surah Ali, dalam surah Al-Baqarah, Allah katakan sibghatullah wa man ahsanu minallahi
Sibrah. Ayat berapa? Tak ingat. Allah kata sibghatullah. Agama ini adalah desain Tuhan. Kita kata celupan Tuhan. Color yang diberikan oleh Allah, sibrah. Agama ini acuannya ditentukan oleh Tuhan. Wa man ahsanu minallahi sibrah. Siapakah yang paling baik sibrahnya kalau tidak Allah? Warnanya, acuannya, arah tujunya hanya Allah boleh menentukan. Jadi kerana itu untuk menafsirkan Quran memerlukan Quran, menafsirkan Quran memerlukan riwayat yang sahih, menafsirkan Quran memerlukan bahasa Arab yang muktabar. Menafsirkan Quran memerlukan pandangan para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in, dan kita balik juga kepada tabi'ut tabi'in. Dia tak boleh balik pada mimpi, tidak boleh. Jadi sekarang ni mari kita tengok apa makna Muhammad Rasulullah. Muhammad Rasulullah. Saja saya ulang sikit muka surat 72. Makna dari syahadah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah satu, ta'atuhu fima amara. Ta'atuhu fima amara, iaitu mentaati apa yang beliau perintahkan. Mentaati apa yang beliau perintahkan. Inilah firman Allah Ta'ala, wa tilka hududullah wa man yuti'illaha wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha wa zalikal fawzul azim. Allah kata demikian itu adalah batasan-batasan Allah. Barang siapa taat kepada Allah dan Rasulnya, nescaya Allah memasukkannya ke dalam syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, sedang mereka kekal di dalamnya, dan itulah kemenangan yang besar. Ayat ni pendek tapi ada manhad. Manhad apa? Manhad masuk syurga. Ayat ni pendek, tadi pun kita belajar dah, dipanggil jawami'ul kalim. Bu'istu bi jawami'il kalim. Wa innama bu'istu li jawami'il kalim. Aku dibangkitkan oleh Allah dengan jawami' al-kalim, dengan perkataan yang pendek tetapi mempunyai makna yang luas dan padat. Ini adalah wahyu, sama ada dalam Quran ataupun dalam sunnah. Ayat ni pendek. Allah cerita syurga itu ada kenikmatan, bahkan syurga dikatakan jannatin, ada alif, jannatin plural. Syurga itu bukan satu, banyak. Dalam hadis saya kata syurga untuk ahli syahid saja 100 tingkat. 100 tingkat untuk ahli syahid. Jadi Allah kata syurga itu mengalir, tajri, mengalir, di bawahnya berlari. Tajri maksudnya lari. Ajri, yajri maksudnya lari. Lari. Min tahtihal anhar, lari di bawahnya anhar, digunakan jamak. Anhar, sungai. Sungai-sungai. Khalidina fiha abada. Saya juga tertanya kenapa syurga ni kena ada sungai. Tapi bila saya pergi rumah kawan saya seorang tu, yang kaya-kaya ni, dia kaya lah, saya bukan kaya. Dia beli tu, yang ayak jatuh, hati ayak tu berdebu, dia jatuh, dia pusing, dia naik balik 11,000. What a lot of the money. Kalau dia bagi kat Bushra pun kita kembangkan kan. Tetapi antum tahu, saya terjaga pukul 3 pagi, aircon sejuk nak terkencing. Tersimpuh saya bila dengar suara ayam tu. Ya Tuhan, sangat damai, yang menghilangkan ketakutan, tension, ghaflah. Ya Allah, ya Tuhan. Antum duduk situ, dia ada satu kerusi yang kaki boleh angkat penuh tu. Apa nama tak tahu? Apa kuji kah? Apa kuji kah? Ya kuji kah apa? Tak tahu lah nama kerusi tu kan. Kita pun pergi menumpang rumah orang. Pakailah dia tahu rumah, kata boleh pakai, buat je rumah sendiri. Pakai. Antum kalau migrain sakit kepala, antum duduk di situ dan antum dengar ayat tu jatuh. Boom. Cerai. Boom. Bukan macam accident tau. Antum terlupa seketika. Khaplah.
Allah, ya Tuhan, patutlah mereka sanggup menghabiskan duit modal besar-besar sangat, ya Allah. Saya pun diingat kalau aku ada 11,000 aku nak beli pokok rumah aku satu. Lepas tu tak payah mengejar apa dah, duduk kat situ lah. Ya Tuhan, sangat dahsyat, ya Allah. Peranan suara ayat tu sangat damai. Sangat, saya kata wallahi, demi Allah, sangat damai. Kerana itu orang yang buat tu kan, orang putih panggil apa saya tak, tapi dia ada banyak corak lah, macam-macam dia ada. Dia tapih balik ayat tu nak seri. Oh ya Allah, rupanya yang sepi tu tak ada ikan, tapi ada pokok-pokok lah kan. Cantik, ya Allah, cantik, sangat cantik, sangat cantik. Ayat dia jernih, bunyi dia cantik. Ya Tuhan, patutlah Allah menyatakan syurga, di dalamnya Allah kata tajri, dia lari keret, cantik, berombak halus dia lari. Dia ada apa? Itu alunan, itu ombak. Ya Tuhan. Lepas tu orang Arab dengar terbeliak ujung mata dia. Ya Rasulullah, ini ke syurga? Lepas tu Allah kata kekal dalam dia. Nikmat ni nikmat yang tak hilang. Lepas tu Allah kata wazalikal fawzul azim. Siapa boleh masuk syurga dengan nikmat yang sebesar lagu ni, dia telah mendapat fauz, kejayaan. Fauzi, Ustaz Fauzi, Fauzi, kejayaan yang besar, kejayaan yang besar. Oh dahsyat. Baik, ini saya katakan manhaj yang besar. Kenapa? Kerana dalam ayat ini dia menyokong tajuk di atas, iaitu Muhammad itu mesti ditaati perintahnya. Untuk mendapat ini, maka Allah menyatakan tilka hududullah. Ayat ini dalam surah An-Nisa ni, kalau kita tengok di atas 12, 11 naik ke atas, dia berkenaan dengan faraid. Dia berkenaan dengan hukum faraid. Jadi Nabi SAW katakan kepada kita ikhwan tentang simple aja faraid. Hidup nak bagi harta sama banyak ke anak-anak boleh, kita panggil hebah. Mati nak peruntukkan sikit wasiat, so you punya harta sepertiga tu kira banyak dah untuk wasiat. Faraid ni ditolak hebah, ditolak wasiat, maka baki yang ada untuk waris itu kita panggil faraid untuk keluarga. Nabi SAW kata kepada sahabat ini, bila dia mati dia buat faraid yang tak betul. Dia buat faraid tak betul, dia benci ke anak tu, dia kata bila aku mati pun jangan duk bagi banyak sangat kat dia, bagi dekat 10,000 sudah, duit dia 10 juta. Tak betul, dia tak mau ikut sistem faraid. Wahai dia dah mati, bila dia dah mati dia automatik berlaku faraid, kecuali yang dia hebah dan dia wasiatkan. Nabi kata sepatah turun ayat ni, bila Allah cerita pasal faraid, Allah kata wa tilka hududullah. Allah kata ini adalah hudud Tuhan, ketentuan Tuhan, batasan agama Tuhan. Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasul, Allah bagi syurga kat dia. Maka Nabi kata dalam hadis Tirmizi ini, At-Tirmizi kata hadis ini hadis yang hasan. Nabi kata inna rajul la ya'malu bi'amalin ahli al-khair 70 sana. Nabi kata sesungguhnya satu orang dia beramal dengan amal baik selama 70 tahun. Fa idza awsa hafa fi wasiyati, tiba-tiba lah sebelum dia mati dia buat satu wasiat yang berat sebelah. Sebenarnya kita tak payah apa-apa dah, harta kita tu ada sistem faraid dah. Kalau kita nak wasiat pun hanya sepertiga itu. Nabi kata dah besar dah tu, jangan lebih daripada sepertiga. Nabi kata pada Sa'ad bin Abi Waqqas, dia nak bagi 2/3, dia nak bagi banyak lagi. Nabi kata sudah, sepertiga tu terlampau banyak dah nak wasiat. Fikir keluarga engkau, fikir keturunan engkau. Ini orang kerana dia marah ke anak dia, dia ubah sistem itu supaya ada anak yang tak dapat dengan jumlah yang ditentukan. Apa Nabi kata? 70 tahun dia buat amal baik. Pada hari dia nak mati, dia awsa hafan fi wasiyati. Dia telah buat apa? Dia telah buat kezaliman dalam wasiat dia.
Apa Nabi kata? 70 tahun punya kebaikan itu, Nabi kata yukhtamu lahu bisyarri amalihi fayadkhulun nar. Wasiat yang dia wasiat yang dia wasiatkan tak betul itu, Nabi kata itulah penutup amalan dia. 70 tahun dia buat ibadat, dikira dia melakukan kejahatan dan dia ahli neraka. Nabi kata apa? Kerana Nabi kata Tuhan sangat benci kezaliman. Tuhan benci dengan kezaliman. Wala tarkanu ila alladhi zalamu fatamassakumun nar. Kalau kamu buat zalim, kamu cenderung kepada zalim, kulit kamu akan disentuh oleh neraka. Fatamassa, massa apa makna? Sentuh. Dia lelaki sentuh perempuan kan? Massa, dia masuk dalam kulit. Dia mengelembung api neraka dalam kulit. Lepas tu Nabi kata, wa inna rajul ya'malu bi'amali ahli syar 70 sana. Ada satu orang dia buat buruk 70 tahun, buat jahat 70 tahun, gedebang buat jahat. Nabi kata fayadilu fi wasiyatih, masa dia nak mati dia buat adil dalam wasiat dia. Dia buat adil, tak buat berat sebelah. Apa Nabi kata? Nabi kata fayakhtamu lahu bi khairi amal, dia mati di atas itu, maka dia dimasukkan ke dalam syurga kerana penutup dia sangat Tuhan redha kerana adil. Subhanallah. Maka turun ayat ni, siapa yang mentaati Allah dan Rasul, wahal bab tu bab faraid, bab pesaka, siapa yang mentaati Allah dalam bab tu sahaja, Allah mula buka pintu syurga dekat dia. Maka tuan kitab kita ambil ayat ni, dia sokong tajuk dia di atas, untuk masuk syurga kita kena taat pada perintah Nabi. Kerana syurga tak boleh dimasuk dengan mana-mana pintu, melainkan pintu dia kau taat pada Allah dan kepada Rasulnya. Apa makna taat dalam bahasa Arab? Kepatuhan yang tidak pernah dibayangkan pemikiran, jiwa dan perasaan untuk derhaka. Itu makna taat. Taat yang tak pernah bercadang nak ingkar. Itu makna taat. Dan Allah saja pilih kalimah itu, membuka apa nama kita kata kesedaran orang-orang Arab bila dengar ayat ini. Subhanallah ikhwatul iman. Kerana itu ikhwatul iman, kita jangan terlepas pandang dalam perkara ini. Boleh? 70 amal ditutup dengan amalan yang ujung tu. Ya. Kalau kita nampak macam dengan ayat Quran yang Al-Qari'ah, faman thaqulat mawaziduh. Ya, betul. Ya, sangat menarik soalan Ustaz Nazri. Fa amma man thaqulat mawaziduhu, amal kita akan dibentang. Pasal itu kezaliman ini sebesar-besar keburukannya akan memberatkan timbangan. Kezaliman ini, pasal itu Allah kata innallaha, sesungguhnya Allah Ta'ala dalam surah An-Nisa, la taku, Allah sekali-kali tak buat mithqala dzarratin min kibr. Allah tak pernah buat zalim pada hamba seberat zarah. Allah haramkan kezaliman. Kerana zalim ni ketika ditimbang kita punya fama ya'mal mithqala dzarrah, ketika ditimbang kita punya amal, zalim ni lah yang paling berat sekali. Kenapa? Nama lain kepada syirik adalah zalim. Ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Itu yang sahabat tak apa faham ayat dalam surah An'am kan, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulmin. Orang mukmin jangan campur iman dia dengan kezaliman. Dalam hadis Bukhari, sahabat kata, ya Rasulullah, ayyuna, di kalangan kami ni siapa yang tak buat zalim? Sahabat faham zalim tu apa dia? Pukul orang, ambil barang orang. Tiba-tiba Nabi kata, adalah hadis kata fasyaqa, menjadi raplah para sahabat ni. Tiba-tiba Nabi kata, tak, zalim di situ seperti mana hamba yang saleh berkata pada anak dia, wahai anakku, jangan kau buat syirik, sesungguhnya dia inna syirka la zulmul azim. Dan surah Hud tadi Allah kata wala tarkanu ila alladhi nazalamu, wala tarkanu, bukan wala yaf'alu, bukan kamu jangan buat, tapi ayat tu datang jangan
jangan bagi persetujuan kecenderungan kepada kezaliman. Orang yang buat tu macam mana tak tahulah dia nak berjumpa dengan Tuhan. Inna zulmun zulumat, dalam hadis Nabi kata sesungguhnya zalim tu berlapis-lapis di hadapan Tuhan, dia tak lepas. Orang yang buat zalim ni mati buat zalim. Pasal tu Nabi sebut dalam hadis, Nabi kata mana-mana pemimpin yang mati menipu rakyat dia diharamkan masuk syurga. Takkan pemimpin tu tak semayang kot? Dia solat. Tetapi kezaliman ni berlapis-lapis dia di hadapan Tuhan, sehingga ulama hadis kata dia tu macam tak lepas. Tapi hadis lain lah, adik Abizar kan, siapa yang mati dalam keadaan minum arak dan keadaan berzina kan, dia ahli syurga kalau la ilaha illallah tu tak rosak. Tetapi syirik ni, nama lain kepada syirik adalah zalim. Maka apabila satu orang dizalimi, bila satu orang tu dizalimi, bukan dia yang bermasalah, dia, keluarga dia, keturunan dia, masa hidup dia, harapan dia, semuanya jadi masalah kerana sipulan seorang. Maka dia di hari akhirat esok 70 tahun punya ibadat, Nabi pernah sebut dalam hadis Muslim kan, muflis. Muflis ni orang semayang, orang puasa, tapi apa dia buat? Dia buat zalim. Syatama hadza wa qazafa hadza, wasafaka dama hadza, dia maki orang tu, dia fitnah orang tu, dia tumpahkan darah orang tu. Apa tu hak buat pada Tuhan? Tidak berlaku zalim pada dia. Allah ambil kebaikan dia pergi bayar. Kenapa? Satu, masa dia hidup dia tak pergi perbetul. Dia tak pergi perbetul, sahabat. Sedangkan dia boleh perbetul, dia tak mau tobat, sedangkan dia boleh tobat. Satu. Yang kedua, kawan tu merana macam mana? Kalau qazafa haza, kita kata fitnah ni, qazaf ni, bukan kata orang. Nabi merana macam mana? Sebulan bila orang tuduh Aisyah bukan. Lepas tu syatama haza, maki. Lepas tu sapa kadam, tumpahkan darah dia. Apa berlaku pada hidup orang tu? Dia kena tanggung di hadapan Tuhan. Dia kena tanggung. Pasal tu Allah kata dalam surah Ibrahim, innallaha wala tahsabannallaha ghafilan amma yaf'alu zalimun. Jangan kamu sangka Tuhan lalai dengan apa orang zalim duk buat. Innama yuakhirullah, tetapi Allah hanya melambatkan sedikit balasan. Bukan pasal Tuhan tak adil, bukan pasal Tuhan nak bela dia, bukan pasal Tuhan tak terima hang punya doa, tapi Allah bagi masa kepada dia. Imam masa tu dia berubah, dia selamat daripada azab yang besar. Dengan dia berubah, kau mendapat ganjaran yang besar dunia dan akhirat. Ataupun dengan masa itu Tuhan bagi dia bersenang-senang kerana Allah menyediakan azab yang terlalu besar untuk dia dan dia kena bayar. You must pay what you done. Dan tak ada sadi kata. You must pay, man. You kena bayar. Macam mana dia kena bayar? Hadis tadi kata, dia semayang depan Tuhan macam Tuhan tak nampak apa. Allah kata pada dia, puasa kau bayar kat dia, zakat kau bayar kat dia. Nabi duk cerita tu dengan ayat mata. Nabi kata, atadruna manil muflis? Tahu tak siapa dia muflis? Aku tak tahu nama nak bagi pada dia, melaku aku panggil dia muflis. Pasal tu sahabat kata, al-muflis man la lahu dirhama wala mata'. Orang yang tak ada duit dan tak boleh nak seronok dah, nak senyum pun dah tak reti dah. Nabi kata, hampa tahu noh muflis macam tu? Nabi kata, tak, depan Tuhan bukan sekadar tak boleh senyum. Al-muflis min ummati. Nabi takut cerita, muflis daripada umatku siapa dia? Nabi kata, orang yang dia buat lagu ni, dia buat lagu ni, dia buat zalim kau, dan dia tahu itu kezaliman. Dia tahu. Maka Nabi kata diambil ibadat dia, kalau ada ibadat. Dia ni semayang kan, pasal tu orang kata semayang tak guna. Dah ada guna, boleh tolong dia juga sikit. Tetap berguna. Pasal apa? Boleh bayar hutang. Walaupun tak tolong dia, tapi boleh bayar hutang. Sampai Nabi kata tak habis lagi, tuntutan tak selesai. Diambil dosa orang yang dia zalim,
dibayang di atas dia. Apa dia berkata? Summa turiha ilan nar. Disembam. Bukan dia masuk neraka, ditomoh muka dia. Brum kata masuk neraka lagu tu. Allah tak pernah buat zalim. Kerana kezaliman ini akan memberatkan kita punya kejahatan. Pasal tu fama ya'mal mithqala dzarrah. Macam kawan ni tadi. Yang nombor 2 ni apa dia? 70 tahun buat jahat. Dia buat satu keadilan. Pasal apa? Allah kata i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Kau buat adil kerana adil itu sangat hampir pada takwa. Dan apa balasan orang yang bertakwa? Yaj'al lahu makhraja. Ai makhraj fi dunya wa makhraj fil akhirah. Tuhan lepaskan dia daripada masalah dunia dan masalah akhirat. Kerana apa? Yattaqillah, dia bertakwa pada Allah. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dia dapat rezeki dia tak sangka, dunia dan akhirat. Lepas itu ada hamba, dia tunduk depan Tuhan, dia kata, pi dah aku. Tuhan kata, wahai hamba-Ku, aku telah ampun dosa kau, pergilah masuk syurga. Dan dalam hadis kata, dia orang last sekali masuk syurga. Dia kata, ay Rabbi atahza'u minni. Tuhan, hang nak perli aku lah. Hang perli ejek aku kata Tuhan. Allah kata dah, pergi masuk dalam syurga. Ada bahagian kamu seluas langit dan bumi. Kenapa? Kerana i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Salah satu daripada nama Allah Al-Adl. Allah ni adil. Adil Allah Ta'ala ni dia kira habis luar dalam kita, dia hisap. Innallaha latifun khabir. Dia latif, dia khabir, dia halus. Pertimbangan dia sangat halus, mendalam. Khabir, dalam pertimbangan yang dalam tu dia tak lalai, dia sangat mengetahui. Adapun kita kalau lebih terlampau dalam, kita lalai. Macam semalam orang selam kan, terlampau dalam, pekak sebelah telinga. Pasal apa? Temperature ayak tu kan, pekak. Tuhan makin dia masuk dalam, latif, makin dia pergi ke dalam, khabir, makin terbuka ilmu, makin Allahu Akbar. Innallaha latifun khabir. Allah sangat adil. Allah sangat adil. Ya. Adakah dia yang berlaku anaya ketika wasiat ini dia termasuk dalam ayat wa man yushaqqi rasulan min ba'di ma tabayyana lahu al-huda? Ya, dia boleh masuk. Dia boleh masuk dalam ayat orang yang menentang Allah dan Rasul. Dia boleh masuk. Wa man yushaqiqillaha wa rasul. Wa man yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahu al-huda. Ya. Ba'da tabayyana lahu al-huda, setelah ditunjuk hidayah. Kalau kita kata dalam kisah faraid tadi, ditunjuk hidayah, begini sistem dia. Awak tak perlu buat apa-apa. Awak jangan bimbang, ini ketentuan Tuhan, ini hukum Tuhan. Oh, saya tak puas hati, anak tu korang ajak. Tuhan yang minta buat lagu tu. Akan ada manfaat anak yang dapat harta kamu untuk kamu bila kamu mati. Dia tak percaya tu semua, maka dia menentang hukum itu, maka dia menentang Rasul. Dia menentang. Setelah nyata apa yang Allah nak pada dia, sama ada dari segi hikmah ataupun syariah. Kadang-kadang nyata itu hikmah, kadang-kadang yang nyata itu memang penjelasan syariat. Min ba'di tabayyana al-huda. Tak mahu tolak. Apa Allah Ta'ala kata? Wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin. Dia pikut lain daripada jalan orang yang beriman. Tengah marah tu dia boleh kata apa saja. Jalan jadi ikut tu ghair sabilil mu'minin, bukan jalan orang-orang yang beriman. Apa Tuhan buat pada dia? Nuwallihi. Tuhan palingkan dia. Ma tawalla. Nuwallihi ma tawalla. Tuhan biar dia paling macam tu. Apa jadi lepas tu? Wa naslihi jahannam. Wa sa'at masirah. Kepastian untuk dia masuk ke dalam neraka jahanam. Dan seburuk-buruk tempat adalah neraka jahanam. Apa itu? Apa yang kita bincang ini? Ta'atuhu fi ma'amar. Apabila Nabi dah tentu dah cara itu, mesti kita taat. Beri kepercayaan kepada Rasulullah. Iman dia Rasulullah, dia tak pernah silap. Tadi pun kita baca, semalam pun kita baca ayat wa innaka la'ala khuluqil azim. Allah menafikan dia silap. Allah menafikan dia cacat celah, akhlak, perangai, tak ada. Maka bila dia memperkenalkan sistem faraid, dia Nabi Muhammad bukan kerja jabatan agama.
Dia bukan raja mahkamah syariah. Kalau dia bercakap faraid pengalaman, mungkin dia pernah duduk di pesaka kecil ke. Tak. Bagi dia bercakap hukum ini di tanah Arab yang gersang, yang hari ini, orang hari ini adalah 1400 tahun mengiktiraf inilah satu sistem yang boleh menjaga zuriat. Kalau kita ada harta, dia orang cuba cari undang-undang lain yang sebaik undang-undang ni. Perempuan banyak ni, macam ni, adik-beradik, pupu poyang, ipak doi dapat. Orang kata tak ada memberi kepuasan melainkan sistem ini. Maka Allah cabar. Nak masuk syurga ke tak? Kalau nak masuk syurga, kau taat kepada Allah dan Rasul. Syurga ada. Maka tuan kitab kita, dia nak ambil ayat ni, sokong tajuk dia. Betapa neraka itu dibuka untuk orang yang derhaka kepada Allah dan Rasul. Maka hadis yang saya bawa tadi itu hadis Ahmad, hadis Tirmizi, hadis Hasan, hanya sebagai contoh sama dengan ayat Ustaz Fauzi sebut tadi. Dia menolak sistem itu kerana engkar. Dia tak puas hati. Dia tak puas hati. Maka ditutuplah pintu syurga pada dia. Mungkin dia masuk syurga last, tapi dia perlu merentasi azab. Dia perlu merentasi azab. Itu kita dah belajar banyak kan. Allah mengampun dosa kita dengan berbagai cara. Itu yang menjadi hak milik Tuhan. Ada kala dia ampun kita tanpa kena azab. Allahu Akbar. Kalau ini dapat bonus lah. Dan yang kedua, Allah ampun dosa kita, dia azab dulu. Oh, itu yang kita duk kata, Allahumma ghafir lahu, ya Allah seluruh dosa si mati ni kau tolong ampun ya Allah. Macam mana ampun? Warhamhu, sifat kesian belah kau tolonglah, kau tengok dengan kesian belah. Wa'afihi wa'fu anhu, kedhaifan dia ya Allah, tolonglah maafkan. Lah kita duk ulang, dosa mana? Seluruh dosa dalam hidup dia. Tetapi ada dosa ya kawan, berkaitan dengan orang. Mungkin dia mati awal, mungkin kawan dia buat dosa tu mati awal, kawan tu mati memendam rasa. Kawan tu mati memendam rasa, ayah tak adil. Dan memang ayah tu tak adil. Syarak pun mengiktiraf dia tak adil. Maka tak diselesaikan di dunia saja, dia kena selesai di hari akhirat. Baik, 70 tahun punya amal. Kalau dia ni 70 tahun punya amal, maknanya kalau boleh buat 70 tahun punya amal, dia beranak-beranak, kita tolak 14 tahun awal dia balik. Kita kira start daripada 15 pergi 70 tahun berapa tahun? 45 tahun. 55 tahun. 55 campur berapa 70? 15. Oh, dahsyat matematik baca ni. Saya pun baru duk fikir macam campur 15. 55 campur 15, 70. 70 campur 14, 80. Ya. Dia kena hidup 84 tahun baru dia dapat buat amal 70 tahun. Kerana 84 kena tolak 14, baru dapat 70 tahun. Artinya hari first dia balik tu, dia tak menyentuh maksiat. Dengan ketekunan kepada Allah dan Rasul dia beribadat. Tiba-tiba dia terbuat satu zalim, dia akan cemas dengan ibadat 70 tahun. Dengan satu kezaliman, ibadat 70 tahun, dia akan takut dan dia akan rasa boleh tolong ke dia tak? Satu kezaliman. Kerana Tuhan benci dengan kezaliman. Pasal itu ubat bagi perkara ini apa dia? Taubat. Dan serahkan balik. Pasal itu ayat Quran ada guna perkataan apa nama? Al-Baghi. Inna Allah ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal bagh. Apa dia wal bagh? Melanggar langgar apa? Melanggar hak orang. Pelanggaran hak orang, buruh, dia bagh. Dia redah sempadan. Itu bukan hak dia. Peduli apa? Abang aku punya harta, apa siapa nak bagi kepada kak ipar aku? Dia buat lagu tu, anak menakan dia merana. Dia pun tak boleh pergi sekolah, dia pun tak dapat pendidikan kerana kemiskinan. Dia punya pasal, dia pergi umrah 4 kali dah. Kau mainkan dengan Tuhan. Apa yang kau persembah ni? Tuhan boleh ampun. Tuhan boleh ampun pun lepas dia mati. Tapi Tuhan membuat syariat apa dia? Kau redah neraka baru aku ampun. Tuhan pasti ampun dia. Pasal dia bukan buat syirik. Hak tadi pun bukan buat syirik, dia tak main dengan ada syirik.
Kerana kau lawan sikit Rasul yang bila masuk dalam kubur ditanya, ma kunta fi rajul fi hadha rajul, apa anak kata lelaki ni? Dia bawa apa? Dia bawa din, dia bawa agama. Pasal apa lawan dia? Hantar tak dia siapa dengan aku? Maka ini Muhammad Rasulullah. Pada kalimah Muhammadur Rasulullah ni ada ketaatan yang macam ni. Yang kedua, boleh sana? Boleh Ustaz Fauzi? Yang kedua, tasdiquhu fima akhbara, iaitu membenarkan apa yang beliau sampaikan. Benarkan apa yang beliau sampaikan, benarkan. Perkataan tasdiquhu daripada perkataan tasdiq, sidq. Sidq, benar kan? Benar di sini maksud dia apa? Saya ambil perkataan Syekh Utsaimin, satu dirundung perasaan bersalah. Kalau tak turut, kalau tak mau dengar apa dia kata tu, dia mai, orang putih kata guilty conscious. Oh, kau senang nak berkeluar tu tau. Guilty, rasa apa? Rasa bersalah. Bersalah sangat-sangat. Bersalah sangat-sangat, seperti yang ada pada para sahabat Nabi. Mereka pergi kepada Nabi, mereka dengar kuliah Nabi. Bila mereka balik kepada rumah mereka, mereka riuh rendah dengan anak-anak kan. Tiba-tiba dia macam, tadi aku dengar kuliah, kenapa aku jadi lagu ni? Dia rasa punya bersalah diri. Dia memang rasa berdosa sangat, tak membenarkan apa Nabi bawa, apa yang Nabi sampaikan. Inilah firman Allah Ta'ala, ya ayyuhallazina amanu taqullah wa aminu bi rasulihi yu'tikum kiflaini min rahmatihi wa yaj'al lakum nura yamshuna bihi wa yaghfir lakum wallahu ghafurur rahim. Ini daripada surah Al-Hadid. Apa Allah Ta'ala kata? Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan berimanlah kepada Rasul. Yu'tikum kiflaini min rahmatih, Allah akan bagi pada kamu dua rahmat. Kau terima Rasul ni dengan bulat hati, dengan senang hati, Allah kata yu'tikum, Allah akan bagi pada kamu kiflaini min rahmatih, dua rahmat dia. Rahmat di dunia, rahmat di hari akhirat. Macam mana? Wa yaj'al lakum nura, Allah akan jadikan kamu berjalan tak mana pun dengan nur yamshu bi. Langkah kamu semuanya ada nur daripada Allah, hidayah kalau ikut Nabi Muhammad. Itu di dunia. Wa yaghfir lakum, di hari akhirat dosa kamu semua diampun, kamu dapat rahmat yang kedua. Wallahu ghafurur rahim. Allah buat undang-undang macam ni kerana Allah pengampun dan Allah sangat sayang kepada hamba semua. Ini perkara yang kedua, kena tasdiquhu fima akhbar, yang Nabi sampaikan. Pasal itu kena pastikan riwayat itu adalah sahih. Pasal itu Imam Ibn Salah menulis tentang Muqaddimah Ibn Salah berkenaan dengan hadis. Dia kata tak halal kita meriwayatkan satu hadis melainkan setelah dipastikan kesahihan riwayat dia. Dia guna perkataan tak halal. Apa maksudnya? Lawan kepada tak halal. Haram. Kita pun macam tu kan. Masa kawan halal lah, bila tak kawan ingat aku bagi orang tak halal. Memang kita jadi 6 dulu. Jadi 6 dulu. Standard 6 dulu duk buat panggil lagu tu. Putih kawan buat lagu tu, putih. Tu tanda putih kawan lah. Besok nak kawan balik, picit balik, kawan lah. Ya, jangan main-main. Allah akan bagi pada kita dua rahmat kerana kita membenarkan apa yang dia sampaikan. Yang ketiga dia kata, ijtanibu ma naha anhu wa zajar, iaitu menjauhkan diri daripada apa-apa yang beliau larang. Inilah firman Allah Ta'ala, wa ma atakumur rasulu fakhuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu wattaqullah innallaha syadidul iqab. Dan apa-apa yang diberikan Rasul padamu, maka terimalah dia.
dan apa-apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggallah. Yang ketiga, kita kena ijtinab, jauhi, manaha, apa yang dihalang, anhu, manaha, apa yang dilarang, anhu, larangan itu datang daripada dia, wa zajar, kita kena jauhi, zajar, tinggalkan, larikan diri, jauhi apa semua larangan yang datang daripada Nabi. Semua larangan yang datang daripada Nabi, ijtinab, jauhi. Semua zajar, semua larangan yang datang daripada Nabi, naha anhu wa zajar, semua larangan yang datang daripada Nabi secara benar, ijtinab, jauhi. Lepas tu dia bermain ayat Al-Quran. Allah kata dalam ayat ni, apa yang Nabi perintahkan kepada kita, atakum, bawa, bagi, bagi. Kedai mamak dia panggil kat bapa dia ata, kan, panggil ata, kadang tok kan, panggil ata tu maksud dia bagi. Wa may ya'ti, siapa yang datang, siapa yang bawa mai. Jadi siapa yang Nabi kata, dan Allah kata, dan apa, dia guna ma, dan apa saja, atakumur rasul, atakum, apa saja yang datang kepada kamu daripada rasul ini, fakhuzuhu, hampa semua kena ambil. Ambil yang dia bagi tu, yang dia bawa. Fakhuzuhu, hampa semua kena ambil. Wa ma nahakum, dan apa saja nahakum, larangan yang datang kepada kamu, anhu, larangan itu kamu tak dibenarkan buat, anhu, daripada dia, fantahu, maka hampa semua kena jauhi. Siapa ajak lagu ni? Quran, kalam Tuhan. Kalau siapa tak mau buat macam ni, tak bersedia untuk merawat jiwa dia ke arah ini, terus Tuhan kata sepatah, wattaqullah, takutlah kepada Allah. Kenapa? Innallaha syadidul iqab. Kerana iqab Allah Ta'ala itu syadid, sangat keras. Balasan Allah Ta'ala itu sangat keras. Kerana itu dalam hadis Nabi sebut apa pada kita, Iza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum. Apabila aku perintah kamu buat satu benda, Nabi kata buatlah sekadar mampu. Buatlah takat kamu mampu. Wa ma nahaikum anhu fantahu. Tapi apa yang aku larang kamu daripadanya, maka kamu tinggallah dia on the spot. Dalam di Bukhari cerita apa? Abdullah bin Mas'ud baca ayat ni, mai satu perempuan nama dia Ummu Ya'qub. Abdullah bin Mas'ud kata, perempuan ni jangan duk pergi potong ni. Apa? Bukan potong, ambil jilet tu kan, duk krek. Apa, cukok. Jangan duk pergi buang ni. Apa panggil apa? Pelipis. Kening, bulu kening. Susah lah bahasa Melayu ni. Very tired lah cakap Melayu ni. Ni jangan duk buang ni. Abdullah bin Mas'ud kata, ni jangan duk buang ni, satu. Dan jangan gigi ni duk piasah bagi sama. Kan gigi kita ni tak sama, tapi taklah Dracula, tapi dia tak sama aja. Tapi dia tengok tak cantik, dia nak asah bagi. Kita biar berdiri satu tingkatan, duduk pun satu tingkatan. Jangan duk buat macam tu. Lepas tu rambut ni jangan duk pergi tanam rambut. Ambil bulu-bulu ekor binatang, ataupun pergi ambil rambut orang mati, cukur, lepas tu anyam jadi rambut, duk pergi tanam. Atau tengok orang putih kan, dia nanti belah ni, dia buang, dia perapat rambut-rambutnya renggang, dia bagi ni. Nabi kita jangan duk buat ajar lagu tu. Ini semua termasuk di dalam mengubah kejadian Tuhan. Ayat 119 surah An-Nisa melarang. Tak boleh. Namisah, wasilah, ini semua tak boleh. Jangan. Tiba-tiba perempuan ni mai, nama dia Ummu Ya'qub. Mai. Dia kata, wahai Abdullah bin Mas'ud, aku dengar hang tak bagi buat tu, hang tak bagi buat ni. Hang ni kalau mengajak semua tak boleh, tak ada yang boleh.
Ada. Spesies ni ada. Tak ada apa yang boleh mengajak. Semua tak boleh berlaku. Kata Abdullah bin Mas'ud, aku nak buat lagu mana? Aku baca Al-Quran dan aku dapati dalam Quran suruh kita ikut Rasul. Dan kalau kau dah baca Quran, kau akan dapati larangan itu ada dalam Quran. Dia kata, hai Abdullah bin Mas'ud, lama aku dah baca Quran, aku tak pernah jumpa Quran yang larang duk ni pi buat color lain pula. Tak ada. Kata Abdullah bin Mas'ud, kalau benak-benak hang baca, hang akan jumpa ayat, wa ma atakumur rasul fakhuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Ayat inilah yang menghimpunkan seluruh perintah dan larangan. Maka Nabi yang melarang kami, maka disuruh kita ikut. Quran suruh ikut. Perempuan ni tak puas hati. Dia kata apa? Dia kata, silat-silat bini hang pun buat lagu tu. Ni mulut tak ambil insurans. Silat-silat bini hang pun duk buat kerja ni. Kata Abdullah bin Mas'ud, apa dia? Dia kata apa dia? Dia kata, idhabi wadkhuli. Dia kata, dipersilakan masuk dalam rumah aku dan tengok. Dia masuk Dia masuk rumah Abdullah bin Mas'ud. Idhabi fanzuri. Masuk, hampir tengok. Dia pun fazahabat falam tara min hajatiha syai'a. Dia masuk dia tengok bini Abdullah bin Mas'ud, ada riwayat kata nama Zainab. Dia tak jumpa apa yang dia nak cari. Nak cari picukok ni tak ada. Abdullah bin Mas'ud tanya dekat dia, apa hang jumpa? Dia kata, ma raaitu syai'a. Aku tak jumpa apa-apa. Aku tak jumpa apa yang hang larang tu ada kat bini hang. Dia pun tak buat seperti mana hang larang. Ibnu Mas'ud kata, law kanat kadzalik lam tajama'na. Kalau kau dapati pada bini aku ada larangan yang Nabi tak bagi buat, dia buat, nescaya hang dapati dia dengan aku takkan duduk serumah. Itu dia. Apa maksud dia? Tak tahu. Kalau pada diri bini aku tu ada benda yang Nabi tak bagi ni, duk pergi cukok ni, duk pergi asah ni, duk pergi ambil bulu binatang tu, nak bagi rambut cantik lah, maskara lah, apa semua nak bagi cantik semua. Kalau yang Nabi larang tu, betul maskara? Oh, maskara mata. Oh, rambut palsu panggil apa? Oh, panjangnya. Kena tulis lain. Jadi pendek kata, kalau Nabi larang tu, Nabi tak bagi buat, ada kat bini aku, hang akan dapati, dia kata, lam tajama'ana, kami tak akan duduk serumah. Aku tak akan terima dia sebagai bini aku. Kenapa? Kerana Quran telah mengarahkan, atakumur rasul fakhuzuhu. Ambil Nabi, bawa, bagi pada kita, dan jauhi apa yang dia larang. Gigi palsu tak masuk pasal gigi palsu benda boleh tanggal. Gigi palsu dia tak mengubah pasal dia tak ada gigi, kecuali dia cabut gigi betul, dia pergi tanam gigi palsu. Gigi betul ni pun tak sakit, tak apa, tapi duduk depan cermin, duduk tengok lah kata tak comel, cabut. Dia tak sakit, tak bagi mudarat, tak ada apa. Dan gigi palsu tu pun tak memberi wajah yang apa, penampilan dia tak berubah apa. Cuma dia saja dia pergi tengok orang putih mana tak tahulah. Dia nak jadi macam orang putih tu, so dia cabut, dia tanam satu gigi tu, duk ada 800 satu gigi tu. Dia pergi tanam. Dia pergi tanam cantik. Nampak tersusun rapat. Ya, maka dia mengubah ciptaan Tuhan. Mengubah. Pasal itu kalau awak ada gigi yang tak stabil, kejadian kita asas stabil. Maka bila dia tak stabil, dia nak kembali pada stabil, itu tidak dilarang. Pasal dia kembali kepada stabil. Dia dah stabil, dia nak kembali kepada yang kita kata lebih ni, maka itu tak boleh. Ini stabil lah, satu tangan 5 jari, satu tangan 5 jari, ni stabil lah. Tiba-tiba ada satu tangan 6 jari, tangan ni 7 jari, stabil tak? Tak stabil. Maka dia pergi potong. Dia potong tu nak kembali pada apa? Stabil, maka tak salah.
Tak salah. Ni dah 5 kan. Saja pergi buat sesuatu bagi 6 naik. Orang putih, orang putih, saya kawan dengan mereka lama. Hantu tahu dia pergi gila-gila ni. Ni dia pergi operate kepala ni. Ni dia pergi operate kepala ni. Tempurung tu dia berkeluar, dia buat cermin. Oh. Dia buat cermin. Besar tu. Orang putih panggil apa? Mirror. Can you see me? Bila tengok gambar orang putih tu. Mirror. Apa nama gambar tu? Disneyland ke? Kan ada satu gambar kan? Snow White kan? Oh dahsyat. Dia cakap dengan mirror kan, dengan cermin. Tengok, tanya ni. Ada dia pergi bubur batu apa ke, berjomboi naik. Ini kembali kepada yang tidak stabil. Dan ini adalah haram. Tapi kalau kembali pada stabil, tak apa. Kembali pada orang lelaki-lelaki, dia sifat lelaki-lelaki, ketahanan dia lelaki-lelaki. Tiba-tiba dia lelaki-lelaki, dia jiwa lelaki-lelaki. Tiba-tiba ketahanan dia tak lelaki-lelaki, dia lagu macam nak. Dia kalau cakap dia suka gantung tangan, tak tebau. Dia kalau letih dia suka buat lagu tu. Lepas tu orang cadang kat dia makan lah ubat tu, ubat ni. Maka dia makan itu untuk kembali kepada apa? Asal. Ini tidak salah. Yang salahnya keluar daripada tabiat asal. Keluar daripada tabiat asal, itu salah. Ya. Apa tu? Oh, saya ingat duk maki saya. Dia kan. Okey, tanya doktor. Kalau dia buat itu, memang perlu dia buat. Kalau dia tak buat lagu tu, terkancing gigi suka tergigit kan. Cantik. Cantik jangan. Untuk cantik jangan. Kecuali memang doktor kata, doktor suggest lah dia buat. Pasal apa? Cakap sikit tergigit lidah, duk putih sikit lah lidah dah. Sedangkan lidah lagi tergigit. Tak apa. Tapi saja tengok orang putih mana buat cantik, dia pun buat cantik. So kita kata pada anak kita, tak usahlah. Ayat 119 menghalang dalam surah An-Nisa. Tapi ni apa panggil tadi? Kening kan? Perempuan jantan pun ada. Tapi dia turun sampai tang mata. Nak cakap dengan orang jenuh selak. Maka dia boleh potong sebab dia kembali kepada asal. Jongang, tahu tak jongang? Jongang ni pasal apa? Ada pasal apa? Boleh makcik marah nampak. Punca jongang ni. Punca jongang ni, ini saya bukan doktor lah, saya cakap cara orang tua-tua. Cakap jenis kita beranak tu 48 ni. Cara orang tua-tua. Jongang ni pertama pasal Tuhan lah. Tuhan nak uji dia dengan jongang. Yang kedua, jongang ni pasal apa? Pasal Putin duduk di mulut sedia. Putin tu kan, cucuk sedia di mulut. Putih plastik tu sentiasa di mulut. Itu sebab-sebab dia. Baik, kita pun bukan tahu sangat kan. Anak kita macam tu sampai besar, pergi sekolah darjah 1 pun duk isap Putin lagi. Sampai orang panggil dia Rasputin. Ada bisa dengar lagu tu, Rasputin. Lagu lama. Kumpulan kata. Nama dia Rasputin. Baik. Tak tahu apa. Kemudian dan dia gigi dia ke depan itu membawa kesan kepada wajah dia. Orang hina dia. Maka dia kembali pada asal, itu tak salah. Sebab dia kembali kepada fitrah. Tapi tak ada orang kata jongang sikit ya. Kemudian orang pun tak tahu dia jongang sampai dia abang. Oi, aku jongang lah. Hang jongang lah. Tengok hang comel ya. Dan dia nak buat tu, agama minta dia menghindari. Sebab dia akan menjawab dengan Tuhan. Dia akan jawab dengan Tuhan. Begitu. Hak baki itu hanya Allah Ta'ala Maha mengetahui.
Dan banyak lah kes lain lagi kan. Kes lain, kias lah kes lain. Ada orang lelaki-lelaki pada masalah dia. Bukan mata betul pun. Nanti anytime. Nanti anytime boleh cabut keluar. Macam gigi tu, dia kalau dah pergi lagu tu, dia bukan boleh buat tarik keluar, terkeluar kursi-kursi. Jadi ni bertindan sat je, lepas tu boleh buang. Ini nama dia, dunia akan menipu. Dunia menipu. Saya jumpa orang Turki, laki-laki Turki mata biru. Syekh saya tu, Syekh Maulud, mata biru. Ya Allah, cantiknya. Tengok macam makcik kita. Cantik mata biru, sama mata kita. Saya dulu pun biru, masa saya muda biru. Dari saya tua jadi hitam. Saya pun tak tahu saya. Okay. Ini semua kita kata apa? Dunia punya hal lah. Tapi nak kata haram tu tak lah. Sebab dia boleh tarik pi, tarik main. Dia berbeza dengan rambut. Dia beza dengan rambut. Rambut kalau dia pakai apa? Color kan? Color tu dia bukan mengubah rambut. Dia tak ubah rambut apa-apa. Cuma warna. Dan apa teknologi dia pakai itu, kita tanya orang yang buat tu, dia kata sebenarnya tak hilang rambut tu, cuma warna tu menguasai. Tapi dia kata next time lama hitam tu main balik. Hang berulah warna apa pun. Warna rambut lain. Dia lain sikit sebab apa? Rambut ni dia melibatkan akak. Kita cabut ke tak? Kita mati ke dia ke tak? Hanya ujung-ujung kita warna sikit pasal laki suka warna lagu tu. Laki kata dunia fashion, hang ni duk kelumbung lagu ni fashion lah sikit. Come on baby. Dia apa? Lepas tu orang bincang mandi wajib sah ke tak? Seingat saya taklah perbincangan sedalam tu. Tak ada apa. Dia bukan melibatkan macam mana kita faham sangat ayat kena zat rambut. Tak sampai begitu. Kalau orang nak memperhalus sampai begitu tu hak dia. Tetapi hukum tidak sedalam tu. Janggut kita kan, bubuh warna ni. Kadang kita tua ni uban kan, kita malu lah. Loh mudanya peruban. Ibu apa? Sebulan dia main balik, bubuh pula. Yang ni orang Penang panggil siru. Ini satu macam je siru duk buah lagu tu. Buah inai. Dan Nabi bagi anak pakai inai, pakai daun-daun orang tumbuh-tumbuhan Arab. Itu semua bila ada petunjuk, dia tak masuk mengubah ciptaan Tuhan. Dan yang keempat, alla ya'budallah illa bima syara'a, iaitu tidak beribadat kepada Allah Ta'ala melainkan dengan cara yang telah disyariatkan. Artinya kita wajib beribadat kepada Allah Ta'ala menurut apa yang disyariatkan dan dicontohkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita wajib berittiba' kepada beliau. Kita wajib berittiba' kepada beliau. Kita wajib mengikuti beliau dalam hal urusan ibadat. Inilah di antara firman Allah Ta'ala. Allah katakan, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah Muhammad, jika kamu benar-benar mencintai Allah, maka ikutilah aku. Nescaya Allah mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kata Hasan Basri kata apa? Dia kata ayat ni, Hasan Basri dia tengok daripada kacamata yang lain. Dia kata Allah kata, sekiranya kamu mencintai Allah, katakanlah sekiranya kamu mencintai Allah, fattabi'uni. Kemudian ada jawapan daripada fattabi'uni itu, ada jawapan yuhibbukumullah. Hasan Basri kata tidak terlalu istimewa kalau kita melafazkan kita cinta pada Allah. Itu tak terlalu istimewa. Tetapi istimewanya ialah apabila Allah melafazkan cinta pada kita. Itu istimewa.
Itu istimewa. Kita ikhwan jumpa siapa-siapa perempuan-perempuan segak, orang lelaki lah, bila kata perempuan, lelaki-lelaki lah. Dia kata, segaknya dia tengok aku, dia syok kat aku apa ke? Itu otak lelaki-lelaki. Otak lelaki-lelaki dia crack sikit macam tu, kan? Dia tak ada istimewa apa pun. Dia duduk khayan seorang-seorang. Dia khayan lah gitu. Tak ada istimewa apa. Istimewanya bila dia pergi pada kawan tu, dia beritahu, saudari, saya sayang pada awak sayang tak pada saya? Dia tu jawab sayang. Itu istimewa. Allah kata istimewanya yuhibbukumullah. Allah balas cinta kita. Dan Allah meletak syarat, dia akan balas cinta kita. Dia letak satu perkataan, fattabi'uni, hampa semua ikut Muhammad, aku balas cinta hampa. Selagi hampa tak ikut Muhammad, aku tak balas cinta hampa. Hampa tak akan rasa nikmat maghfirah, diampun dosa. Pasal itu Allah menguji para mukmin, Allah menguji orang-orang yang mengaku iman dengan Nabi Muhammad. Allah uji iman kita. Pasal itu kata Imam Ibn Qayyim, mencintai Nabi Muhammad satu daripada pembuktian beriman kita pada Allah. Allah suruh kita ikut. Maka cacalah ikhwan, berjaya tak berjaya kita ikut. Dan yang keempat ni dia kata alla ya'budallah, iaitu kita tidak beribadat kepada Allah melainkan dengan apa yang Allah syariatkan kepada Nabi Muhammad. Ikhwan, saya katakan satu perkataan, mungkin saya kata ni tak benar, tapi saya percaya. Saya kata tak benar tu supaya pada diri saya sajalah. Ikhwan, wahyu turun kat Nabi Muhammad. Wahyu tidak turun kepada umat. Tuhan buat turun wahyu kepada Jibril. Jibril memberi penjelasan kepada Nabi Muhammad, dan Nabi memberi penjelasan kepada para sahabat. Antara sahabat dengan kita ni, kita duduk nombor berapa tak tahu. Sahabat terus dengan Nabi, kan? Saya kata ikhwan, antara sahabat dengan Nabi, siapa lebih faham makna wahyu tu? Nabi lebih faham. Kenapa ayat ni baris di atas? Kenapa ayat ni begini? Nabi lebih faham sebab turun kat dia. Kalau bahasa kita kan, pegawai kerajaan, dia yang pergi kursus. Hang cakap pandai apa? Yang pergi kursus dia, pergi training dia, latihan dia. Apa hang cakap pandai? Walaupun aku tak pergi kursus, aku tahu apa? Apa yang tahu? Dia yang pergi latihan. Dia tahulah semua tu. Semua manusia bercakap pasal agama, tak mungkin ada manusia lebih faham agama daripada Nabi. Tak mungkin. Tak mungkin. Itu Nabi ya. Dan tak mungkin ada di kalangan umat Nabi yang lebih faham agama daripada para sahabat yang tengok wahyu turun kat Nabi. Wahyu tak turun dekat sahabat, tapi mereka witness. Mereka witness, mereka penyaksi. Jibril turun. Jibril kawan dengan dia apa? Tak mungkin kita lebih faham agama daripada para sahabat. Tak mungkin ikhwan, tak mungkin. Kerana itu ikhwan, kalau benar-benar kita mencintai Allah dan Rasul, kita kena bukti. Semuanya kita kena rujuk kepada Allah dan Rasul. Pasal itu setiap ayat Quran kita tak akan berani tafsir, melainkan kita kata apa kata Rasulullah, apa kata para sahabat. Makin dekat mereka dengan Nabi, makin jelas kepahaman mereka. Ulama tabi'in dekat dengan sahabat, mereka lebih jelas daripada kita. Tabi'ut tabi'in dekat dengan orang yang belajar dengan sahabat, mereka lebih jelas daripada kita. Duk mai dia mula makin jauh makin sama. Pasal itu kewajipan kita merujuk agama ini kepada Quran, sunnah yang sahih dan para sahabat radhiyallahu anhu. Tak mungkin kita lebih tahu, tak mungkin. Maka ikhwan, inilah 4 perkara yang kalau saya tanya pada semua yang ada, 4 perkara ni saja, macam mana nak terang pada orang kita belajar benda ni. Taat kepada perintah dia, benarkan apa yang dia sampaikan, jauhi apa yang dia larang,
dan beribadat, tidak beribadat kepada Allah melainkan apa yang Allah syariatkan pada dia. Bukan beribadat pada Allah melalui apa yang kita rasa. Ada kan kita baca riwayat Sa'id bin Musayyib, Baihaqi sebut dalam Sunan Al-Kubra, kan? Kawan tu semayang 2 rakaat, semayang 2 rakaat, semayang 2 rakaat. Lepas semayang pajak, sunat subuh, lagi lama rakaat, bagi lama sujud. Sa'id bin Musayyib, Sa'id bin Musayyib, imam besar, dia tengok fanahahu, dia pergi larang kawan tu. Dia kata, sudahlah, tu saya duduk semayang. Tapi kawan tu faham dah tu larangan. Apa kawan tu kata dekat dia? Ya Aba Muhammad, ya Aba Muhammad, wahai Abu Muhammad, adakah Tuhan akan azab aku kerana aku semayang? Adakah Tuhan akan buang aku dalam neraka azab kerana aku semayang? Apa salahnya aku semayang? Bukan main judi, aku semayang lah. Kata Sa'id bin Musayyib, dia kata, la, Tuhan tak akan azab kamu kerana semayang. Betul, betul saudara, Allah tak akan azab kamu kerana kamu semayang, walakin yu'adzibaka Allah, tetapi Tuhan akan azab kamu kerana khilafus sunnah, kerana kau tak ikut Rasul yang dihantar. Ya, kerana kewajipan ikut Rasul dan jadikan dia sebagai contoh, duduk perkara keempat dalam tuntutan syahadah. Perkara keempat dalam tuntutan syahadah, mesti ikut dia. Jangan beribadat, perkataan dia bukan beribadat, jangan beribadat, melainkan dengan apa yang disyariatkan. Ikhwan, dia punya ayat mula tu jangan nafi, tidak ada ibadat, kau jangan pandai-pandai buat ibadat, melainkan yang dia bawa. Saya tak tahu lah kalau kita nak bercakap pada orang ramai perkataan jangan ibadat, kena pula apa ni? Dia timai tajuk, tengok duk mengajak tak bagi orang buat ibadat. Allah, pojik terhadap begitu. Kepada Allah lah tempat kita mengadu, supaya Allah fahamkan kita banyak lagi. Jadi ikhwan, takat ni kita belajar, kita sudah tahu secara secara ijmali, secara pukul borong, apa makna asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bila sebut asyhadu an la ilaha illallah, ada 7 syarat, ada 2 rukun, betul? Ada 7 syarat dia: ilmu, yakin, qabul, ikhlas, kepatuhan, al-inqiyad, as-sidqu, membenarkan. Yang ketujuh apa dia? Qabul, terima. 7. Apa rukun syahadah? 2. Nafi dan isbat. Nafikan apa yang Allah nafi, la ilaha illallah, Tuhan nafikan, ada Tuhan menafikan. Kemudian sabit, hanya ada Allah. Dan yang kita nafi apa dia? Kita nafi beribadah, bukan rububiyah tapi uluhiyah. Dah selesai bab tu, kita belajar Muhammadur Rasulullah. Muhammad Rasulullah, apa makna dia? Ada 4 perkara tuntutan yang kita kena buat. 1, apa dia ikhwan? Taat apa yang dia perintah. 2, benarkan apa yang dia sampaikan. 3, jauhi apa yang dia larang. Dan yang keempat, paling menyengat kita, tidak beribadat pada Allah melainkan apa yang dia. Inilah yang ada dalam la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ikhwan, seringkah itu teranglah kepada anak-anak kita Islam dengan makna la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. InsyaAllah kalau umur panjang, sihat badan, Allah bagi peluang, kita masuk 75, keutamaan tauhid. Kita masuk keutamaan tauhid. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Ya. Bulu kucing. Bulu kucing. Najis ke tidak? Ya kalau yang jatuh. Kalau bulu kucing itu ya ada hadis Allah dia katakan kalau bulu kucing itu masih di badan dia tak najis lah. Kalau bila dia dah jatuh ada dia itu najis. Macam mana itu? Wallahu ta'ala alam, hanya Allah Maha mengetahui. Dalam kitab Bulughul Maram, Ibnu Hajar Asqalani dia bawa hadis. Yarhamukallah. Ibnu Hajar bawa hadis, sahabat tanya kat Nabi tentang hirrah, tentang kucing, tentang bulu kucing, ayat liak kucing, langkah-langkah kucing di luar masuk dalam rumah, dan kucing ini dia bersama dengan kita, dia sondoi kita, bulu dia jatuh dan sebagainya. Apa Nabi jawab? Nabi kata kucing ni adalah benda yatufu bainakum. Kucing adalah binatang yang berkeliling pada kamu. Nabi jawab lagu tu ya. Kucing ni binatang yang dia tawaf kamu. Kamu hidup dengan dia, dia hidup dengan kamu. Bila Nabi jawab lagu tu, para ulama hadis menyatakan kucing ni tidak najis. Walaupun apa yang dia makan sekalipun, itu bukan bidang kita untuk ambil tahu. Dan ada hadis menyebut tentang su'ul hirrah. Su'ul hirrah ni apa dia? Jilatan kucing. Dia jilat ayak, kemudian ayak tu kita boleh tak berwuduk? Hadis membenarkan. Walaupun ada para ulama kata tak boleh kan. Itu pandangan saja. Tapi hadis lebih jelas. Wallahu a'lam. Kita boleh rujuk dalam Bulughul Maram. Kalau nak tengok lebih panjang lagi, Subulus Salam, syarah kepada Bulughul Maram. Tak ada apa. Wallahu a'lam.